Assalamualaikum, salam hormat. Saya Dina Syah Salim dan ini adalah Ruang Bicara. Saudara, kalau saya melihat laporan dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia bagi minggu pertama hingga minggu ke-10 2024 mencatatkan rekod bagi kes strok haba adalah 15 kes telah pun direkodkan. Dan ditambah pula dengan situasi semasa apabila Jabatan Meteorologi Malaysia merekodkan khususnya di kawasan Semenanjung, di belah utara, Sabah dan juga di Sarawak mengalami keadaan cuaca panas yang begitu tinggi hingga amaran tahap berjaga-jaga dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Apatah lagi juga di saat ini kita sedang mengalami situasi iaitu sedang berpuasa. Dua faktor ini memperlihatkan kepada kita bagaimanakah korelasi antara kedua-duanya boleh membentuk keadaan strok haba yang barangkali dianggap sebagai isu yang kecil tetapi sebenarnya boleh membawa padah kepada diri seseorang individu tersebut. Maka hari ini kita bercakap soal isu elak risiko strok haba ketika berpuasa bertemankan dengan saya iaitu Dr. Suhainiza Muhammad Salihuddin merupakan pakar perubatan kesihatan awam dan juga merupakan pensyarah kanan perubatan Jabatan Kesihatan Komuniti Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum, selamat datang Doktor. Waalaikumsalam. Dah berbuka? Sudah. Alhamdulillah. Tetapi saya kira kalau berbuka pertama kali ini terpaksa minum air banyak lebih sikit. Cuaca panas. Cuaca panas. Itu diakui dan itu juga digantikan sendiri oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan saya kira saya membuka juga ruang ini kepada anda untuk bertanyakan sebarang persoalan dengan menghubungi kami di talian 03 2697 9768. Doktor, ini satu topik yang saya kira perlu untuk diwar-warkan kepada masyarakat kerana kadang-kadang kita mengambil langkah ringan, tidak menganggap satu perkara yang serius kerana ia seolah-olah macam bukan penyakit. Kerana bukanlah satu perkara yang berlaku dalam tempoh masa panjang, maka kita tidak mahu melakukan tindakan berjaga-jaga. Justru itu kita seringkali menidakkan perkara ini berlaku dan beranggapan bahawa demam biasa. Sedangkan ia adalah satu situasi yang saya kira boleh mencetuskan kepada keadaan sehingga membawa maut. Satu perkara yang harus untuk kita fahami dahulu tentang perkara ini, ia berkaitan tentang strok haba. Di awal ini barangkali doktor boleh memahamkan masyarakat tentang apakah sebenarnya keadaan situasi strok haba dan bagaimana pula untuk kita memahami perbezaan strok haba dengan simptom-simptom yang lebih kurang sama yang lain. Bagaimana doktor? Alright, terima kasih. Mula-mula sekali kita kena maklum bahawa tubuh badan manusia 60% adalah air. Maknanya untuk setiap manusia badan dia 60% adalah air dan air ini memainkan pelbagai peranan dalam badan manusia. Dan salah satu yang paling penting adalah untuk menurunkan suhu, mengawal suhu badan. Okey. Jadi dalam keadaan sekarang yang kita tengah ada heat wave dan juga dalam keadaan berpuasa yang mana kita tidak makan, tidak minum masa siang hari. Betul. Jadi kebarangkalian untuk individu mendapat kesan daripada cuaca panas adalah meningkat. Okey, bila bercakap tentang strok haba, kekejangan haba, kelesuan dan sebagainya, ianya sebenarnya adalah sebahagian daripada kumpulan penyakit-penyakit disebabkan oleh suhu tinggi. Jadi dia bermula daripada yang paling ringan. Contohnya ada setengah orang kalau dia terdedah kepada panas dia dapat ruam. Ya, itu yang paling bawah. And then dia naik ke atas sampai ke kelesuan haba. Sampai ke kekejangan haba. Dan yang paling ekstrim adalah heat stroke. Yang mana heat stroke itu adalah satu keadaan kecemasan yang perlukan rawatan yang lebih khusus. Okey, diperakui sendiri bagaimana situasi semasa dengan keadaan cuaca yang panas, terik, dan masa sama kita sedang berpuasa, itu boleh membangkitkan situasi ini berlaku. Saya nak memahami tentang bagaimana proses itu boleh menyumbang kepada peristiwa strok haba ini berlaku daripada sekecil-kecil mild tadi itu hingga menyebabkan boleh berlakunya strok haba. Okey. So dia punya progression tu bergantung kepada keadaan tubuh seseorang individu. Jika dia mempunyai ketahanan tubuh yang lebih kuat dan badan dia bertindak balas secara mild kepada haba, jadi mungkin dia akan dapat rash tadi itulah, ruam tadi tu. Tapi sekiranya keadaan tu berpanjangan dan langkah-langkah tidak diambil untuk membendung simptom yang mula terjadi, jadi dia boleh progres kepada tahap yang lebih tinggi. Doktor, kalau perubahan cuaca ataupun suhu yang begitu drastik daripada di luar panas, kemudian kita cepat-cepat masuk dalam rumah dengan menghidupkan aircon terus dengan suhu yang paling rendah, adakah situasi yang sering kali dilakukan ini juga boleh meningkatkan situasi ini berlaku?
Tak ada, sebab sebenarnya masuk ke dalam bangunan menggunakan alat penghawa dingin merupakan salah satu cara untuk mencegah. Ini merupakan salah satu kaedah yang sebenarnya yang baik dilakukan dalam situasi semasa sekarang. Baik, untuk individu yang berisiko, khususnya mereka mempunyai penyakit kronik, dengan situasi dua perkara ini sekiranya tidak diambil langkah awal, adakah potensi untuk terkena stroke haba ini lebih tinggi kepada mereka? Ya, boleh menjadi lebih tinggi. Golongan yang lebih berisiko untuk mendapat stroke haba adalah di dua extremes of usia. Maknanya yang sangat muda ataupun yang usianya sudah lanjut. Untuk kanak-kanak yang muda, kerana sistem badan mereka belum terbentuk sepenuhnya. Jadi dia tak boleh nak handle suhu yang melampau dengan elok. Untuk yang dah berusia, kita tak nafikan mungkin ada sistem dalam badan dia yang sudah kurang fungsi dia atau sudah rosak. Jadi sama jugalah dia tak dapat juga handle suhu yang melampau. Baik, dalam konteks ini memandangkan kita sedang berada di fasa bulan Ramadan, berpuasa, pengambilan air itu agak terbatas berbanding sebelum ini. Hanya ada 2 waktu saja, sebelum ketika sahur ataupun selepas berbuka, itu waktu terbaik untuk kita gunakan. Tetapi kegagalan kita untuk mengawal keseimbangan pengambilan air itu, bagaimana ia memberikan kesan langsung kepada tubuh badan, walaupun barangkali alasan mengatakan bahawasanya saya tak keluar rumah, saya banyak duduk di dalam pejabat, banyak duduk di dalam rumah semata-mata. Adakah dakwaan itu cukup untuk mereka menidakkan pengambilan air yang cukup dalam tubuh badan? Okey. Kebanyakan orang kita masa berbuka ataupun masa bersahur, dia akan minum dengan amount yang banyak. Tapi lepas tu kita akan perasan kita kerap pergi ke bilik air. Betul. Buang air kan. Jadi pengambilan air yang banyak pada 2 masa berkenaan, dia tidaklah membantu untuk jangka masa panjang untuk bertahan sepanjang hari. Jadi yang lebih penting adalah, contohnya semasa kita boleh minum selepas berbuka hingga sahur, lebih penting adalah untuk kita space out pengambilan air kita. Mungkin setiap 1 jam minum 1 gelas, rather than masa buka tu minum 2-3 gelas besar sekaligus. Okey, ini adalah satu barangkali tips yang harus diamalkan. Dan salah satu lagi kaedah yang digunakan oleh masyarakat sekarang ini yang popular dalam kalangan netizen apabila ada yang banyak tweet kan di aplikasi X, sahur minum air kosong kemudian letak sedikit garam bagi membantu supaya dia tidak terlalu dehidrasi dan sebagainya. Adakah ini salah satu strategi yang betul dalam pengambilan minuman yang cukup? Ya, betul, kerana bila kita hilang air daripada badan, yang turut keluar dengan air itu adalah garam. Okey, dan garam juga memainkan peranan untuk mengekalkan air dalam badan. Cuma bahayanya dekat situ, amount yang ditambahkan kepada minuman tu mungkin tak tepatlah. Dan kalau kita membeli minuman, contohnya minuman isotonik yang ada dalam pasaran, kadang-kadang kandungan gula dia agak tinggi. Betul. Jadi akan mendatangkan masalah lain pula. Okey, dalam konteks ini mungkin berapakah amount yang sesuai digunakan bagi mengelakkan kita terlebih ambil ataupun terkurang ambil? Saya pun tak aware, tapi kalau tengok dekat internet lah, ada banyak YouTube video dan sebagainya yang memberikan resepi untuk buat isotonic drink sendiri. Jumlahnya tak banyak. Untuk 1 liter biasa mungkin 1 sudu gula, 1.5 sudu garam. Jadi jumlahnya tak banyak. Okey. Doktor, tadi Dato' kita menyebut bahawasanya ia bermula daripada sekecil-kecil simptom sehinggalah kepada stroke haba yang satu tahap perlu untuk dikhawatiri dan ditakuti sebenarnya. Saya nak memahami tentang perbezaan simptom antara ketiga-tiga level ini, doktor, supaya kita barangkali sedar yang kita sedang menghampiri ataupun memasuki fasa stroke haba ini. Untuk yang tahap paling rendah, heat rash tadi, ruam tadi tu, ruam biasalah. Dia timbul bintik-bintik merah dekat bahagian badan, dan ada mungkin gatal-gatal sikit. Bila keadaan bertambah teruk, dia mungkin mendapat kekejangan haba. Kekejangan haba ni, simptom dia menjadi orang tu akan banyak berpeluh. Banyak berpeluh, dan juga dia akan rasa kesakitan otot. Ataupun otot dia akan jadi kejang. So itulah nama dia, kejang otot. And then dia akan, kalau lebih teruk lagi, dia akan dapat heat exhaustion ataupun kelesuan haba. Kelesuan haba ni sama juga, dia masih ada berpeluh yang lebih. Kulit dia,
kalau kita sentuh kulit orang yang ada heat exhaustion ni, dia akan rasa sejuk. Dia akan rasa sejuk dan nampak pucat. Alright. And then kalau kita rasa dia punya nadi dia akan laju lah. Laju tetapi lemah. Okay. And then untuk orang tu sendiri mungkin dia akan ada rasa loya, ada yang muntah. Muscle cramps tu juga ada. Rasa penat, rasa sakit kepala. Dan kalau yang ekstrim untuk heat exhaustion, dia boleh pitam. So itu heat exhaustion. Yang paling tinggi sekali heat stroke lah. Heat stroke ni adalah satu kecemasan. Kita akan rasa dia punya suhu badan tinggi. Alright. Kulitnya akan rasa panas, kering ataupun lembap. Jadi dia punya symptoms tu kadang-kadang mixed. Okay. Alright. And then dia punya nadi dia laju dan kita rasa kuat. And then samalah dia ada pening kepala, sakit kepala, rasa loya. And then untuk orang yang heat stroke ni dia ada confusion. Dia keliru. So dia keliru, kadang-kadang kita dengar dia cakap pun kita tak faham apa dia cakap. Ataupun dia tak boleh menyampaikanlah apa-apa info dengan tepat. Dan juga yang paling teruk sekali adalah dia akan pengsan. Itulah antara kesan akhirnya. Barangkali sekiranya tidak mengambil langkah pencegahan. Cuma saya nak bertanya, dalam simptom-simptom ini ataupun daripada mild sehingga ke stroke haba itu, ada kebarangkalian ataupun tidak seseorang itu tidak mengalami simptom awal terus saja ke simptom akhir iaitu stroke haba itu? Boleh jadi situasi itu. Dia bukanlah kena daripada heat rash, lepas tu naik sikit-sikit. Dia boleh terus pergi kepada heat exhaustion. Bergantung kepada berapa lama dia terdedah kepada kepanasan tu dan sama ada dia ada buat apa-apa langkah untuk membetulkan keadaan. Tindakan setengah individu khususnya ketika bulan puasa ini mengambil kesempatan untuk take a nap. Tidur sekejap dan antara pilihannya adalah seperti dalam kereta dengan cuaca yang panas seperti ini berlaku. Adakah satu tindakan yang sesuai untuk dilakukan, diamalkan ketika bulan puasa dan musim panas seperti ini, doktor? Kalau kita tengok dari segi mata kasar, memanglah masuk kereta pasang aircon, berehat. Tapi risiko dia kat situ, siapa-siapa yang tidur dalam kereta dalam keadaan aircon terpasang, dia akan ada risiko untuk dapat carbon monoxide poisoning contohnya. So dalam dia nak mencegah dia punya kepanasan tu, dia terdedah kepada risiko lain pula. So it's bukanlah idea yang bagus untuk masuk dalam kereta pasang aircon sebab kita tak tahu risiko yang ada kat situ. Yang paling mudah adalah untuk masuk dalam bangunan, suasananya redup, suasananya sejuk. Kalau ada aircon, on aircon. Itu langkah barangkali yang terbaik. Tetapi saya nak bercakap lagi lebih panjang lagi berkaitan tentang bagaimana langkah pencegahan itu harus dilakukan. Dan masa sama juga apakah situasi-situasi lain yang barangkali kita amalkan tetapi kita tanpa sedar bahawasanya situasi itu boleh menyebabkan berlakunya stroke haba ini. Dan semuanya kita akan kongsikan selepas ini kerana kita nak bertemu seketika kembali selepas ini. Baik, masih lagi bersama dengan saya untuk bercakap soal isu elak risiko stroke haba ketika berpuasa, apatah lagi situasi semasa sekarang dengan cuaca yang panas dan berpuasa ini. Barangkali isu ini harus untuk diketengahkan dan perlu dilihat secara lebih mendalam lagi. Doktor, ini perihal berkaitan tentang bagaimana situasi yang melanda di negara Malaysia. Isu stroke haba itu diangkat sehingga ke peringkat kementerian yang menunjukkan tentang betapa seriusnya perkara ini atas faktor kerana cuaca di Malaysia ini sering kali terkait dengan situasi El Nino. Dan masa sama juga kita mengalami keadaan situasi seperti berpuasa ini. Melihat kepada strategi yang dilakukan oleh kerajaan khususnya Kementerian Kesihatan dalam mengedukasi dan juga menangani isu-isu stroke haba ni dalam kalangan komuniti, bagaimana doktor melihat strategi itu dirangka? Adakah satu strategi secara tuntas telah pun dirangka ataupun barangkali ada penambahbaikan yang harus untuk dilihat lagi di peringkat komuniti, khususnya peringkat komuniti bawahan? Pada peringkat kementerian, I believe dia ada satu bahagian yang menjaga hal ehwal keadaan yang disebabkan oleh perubahan iklim. So salah satu daripada isu yang dia tengok adalah suhu melampau disebabkan oleh perubahan iklim dan juga apakah kesan dia kepada kesihatan awam. Alright. Jadi dalam hal ni pihak Kementerian Kesihatan dia menjalankan pemantauan kes-kes yang berkaitan dengan suhu melampau
yang datang ke hospital dan fasiliti kesihatan mereka. Jadi antara kes yang dipantau adalah kes heat stroke dan juga gejala-gejala lain yang berkaitan dengan pendedahan kepada suhu tinggi. Jadi dia memang pantau kes-kes ni dan juga dia akan correlate dengan data daripada Jabatan Meteorologi. Jadi dia akan cuba kaitkanlah jika kawasan tu contohnya di bawah amaran peringkat kuning contohnya. Jadi dia akan alertkan fasiliti kesihatan untuk lebih berhati-hati bila menerima pasien yang mungkin ada gejala disebabkan oleh pendedahan kepada suhu tinggi. Okey, dalam situasi ini juga saya nak bertanya, bagaimana seorang pakar kesihatan boleh untuk mengidentifikasi ataupun diagnose seperti yang sebut tadi kan, supaya kita tahu ini puncanya kerana stroke haba, tapi ini barangkali puncanya kerana demam, kerana situasinya lebih kurang sama kerana wujudnya peningkatan suhu dalam tubuh badan. Dalam konteks ini bagaimana doktor melihat? Doktor yang merawat pesakit yang kita syaki ada stroke haba, dia akan tengok the full picture. Maknanya demam saja, ialah macam you katalah, demam can be disebabkan oleh apa-apa saja. Tapi jika sekiranya demam tu ataupun pertambahan suhu badan ada juga dengan simptom-simptom lain yang saya sebutkan sebelum tu. Jadi daripada situ, daripada history pesakit tu, dia akan tanya juga, encik ada banyak aktiviti di luar contohnya. Jadi daripada situ dia akan rumuskanlah. Individu tersebut terkena dengan stroke haba. Baik, kita sudah ada panggilan ketika ini iaitu Wahid dari Selangor. Wahid, sila tanyakan soalan anda kepada doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Doktor, saya ada dua soalan. Okey. Yang pertama, saya sahur, saya sering minum air yang mempunyai tenaga yang tinggi lah. Contoh macam Red Bull, kita nak ada tenaga lah kita berpuasa tu. Jadi seperti yang kita tahu yang air minuman yang bertenaga ni dia minuman yang manis. Adakah minuman yang manis ni boleh membuatkan kita lebih dehidrasi? Okey, soalan kedua pula, adakah kita ni disarankan minum secara mencukupi ataupun lebih daripada mencukupi? Sebab saya ada terbaca kalau kita lebih minum daripada yang mencukupi akan membuatkan kita lebih dehidrasi sebab kita akan kerap membuang air ketika kita berpuasa lah. Itu sahaja daripada saya. Okey, terima kasih Wahid dari Selangor. Doktor, dua persoalan ini saya kira soalan yang baik untuk dijawab. Ya. Okey, terima kasih Encik Wahid atas soalan tadi tu. Ya, sekarang ni ramai orang yang suka minum energy drink. Energy drink di pasaran dia punya kandungan gula tinggi. Jadi gula tu sendiri bila kandungan dia tinggi akan menyebabkan badan mengkumuhkan air lebih banyak. Jadi minuman yang paling baik adalah air kosong sebenarnya. And then kalau mungkin nak buatkan isotonic drink macam tadi tu, boleh. Tapi kena pastikan kandungan gula dia tidak tinggi. Kerana pertama dia boleh menyebabkan dehidrasi juga dan juga gula yang tinggi memang tidak baik untuk kesihatan. So itulah yang terbaik. Kedua, soal berkaitan tentang pengambilan air yang berlebihan daripada mencukupi itu. Adakah ia salah satu amalan yang baik dilakukan? Jumlah air yang kita recommend sehari dalam keadaan biasa adalah lebih kurang 1,5-2 liter. Itu minimum. Tapi dalam keadaan cuaca panas macam ni, tidak ada salahnya minum lebih. Kerana air yang lebih dalam badan dia akan keluar baliklah sebagai air kencing. So dalam keadaan sekarang ni mungkin perlu untuk minum lebih daripada yang direkomend. Okey. Satu langkah saya kira Wahid boleh laksanakan, boleh minum lebih tidak ada masalah, tapi jangan lebih itu adalah air bergula tinggi. Ini merupakan satu perkara yang harus untuk dielakkan. Doktor, berkaitan tentang isu ini juga, mungkin daripada kita hanya melihat bahawa stroke haba itu badan panas, paling tinggi pingsan, tetapi hakikatnya kesan akhirnya adalah boleh menyebabkan kematian. Bagaimana harus kita fahami tentang perkara ini? Kerana apabila suatu perihal penyakit itu menyebabkan kematian, ada suatu perkara serius yang rosak dalam tubuh badan kita. Bagaimana doktor? Okey, macam saya cakap tadi 60% daripada tubuh kita adalah air. Jadi bila kandungan air itu telah turun ke tahap yang kritikal, organ dalam badan kita mungkin tidak dapat berfungsi dengan betul. Contohnya buah pinggang, jantung dan sebagainya. Jadi bila dia tak cukup
air tadi tu, dia boleh tiba ke satu tahap yang dia berhenti berfungsi. So bila keadaan macam tu, itu yang boleh menyebabkan simptom yang lebih teruk hingga menyebabkan kematian. Okey, bagi mereka yang pernah terkena dengan stroke haba ini dan pulih, adakah individu tersebut mempunyai kesan sampingan lain disebabkan daripada kejutan stroke haba tersebut? Sebagai contoh, barangkali mengalami masalah di bahagian otak, barangkali masalah di bahagian tertentu kerana disebabkan faktor panas yang mengejut dengan tinggi. Itu bagaimana, doktor? Sekiranya pesakit stroke haba diberikan rawatan segera dengan cepat dan rawatan yang betul, insya-Allah kesan kepada organ yang lain adalah minimum. Okey. Bahayanya adalah jika macam tadilah, kita rasa benda tu demam biasa je, jadi kita tak ambil endah dan pergi ke hospital lambat. Jadi bila organ kita telah kurang air untuk jangka masa yang lama, jadi kerosakan yang dialami adalah lebih banyaklah. Okey, doktor, tadi saya nak berbalik juga berkaitan tentang soalan ditanya oleh Encik Wahid tadi berkaitan tentang pengambilan minuman yang mempunyai kadar gula yang tinggi. Lazimnya dilakukan atas alasan kerana mahu mendapatkan bekalan tenaga. Kerana di bulan puasa itu tidak boleh makan di waktu siang, maka sahur itu waktu terbaik katanya untuk mengambil minuman bertenaga seperti itu. Untuk kita meimbangi situasi ini, keperluan tenaga, mengelakkan kita daripada dehidrasi dan dalam masa sama mengelakkan daripada situasi haba. Bagaimana harus diet itu bergerak bagi seorang individu khususnya Muslim di bulan puasa ini, doktor? Saya rasa untuk mengekalkan tenaga sepanjang hari, yang penting adalah untuk mengambil bahan makanan yang ada karbohidrat kompleks. Dia gula tapi dia diuraikan secara lebih perlahan. Jadi maknanya sepanjang hari itu dia akan diuraikan pelan-pelan, dia akan release tenaga. Kalau kita ambil simple sugar macam gula putih contohnya, memang dia akan bagi tenaga, dia punya kadar tu naik dengan cepat, tapi dia akan turun dengan cepat juga. Jadi mungkin dalam masa sejam dua selepas sahur tu kandungan gula tinggi, tenaga tinggi, tapi later on in the day dia punya tenaga tu dah berkurang. Sebab itu contohnya kita orang Islam disarankan masa sahur tu makan kurma. Sebab kurma ni dia punya gula tu adalah gula yang kompleks. Jadi dia akan diuraikan secara perlahan-lahan sepanjang hari. Jadi kadar tenaga tu akan sustain. Satu lagi pilihan yang baik adalah makanan berserat tinggi macam oat dan sebagainya. Kerana sama juga dia gula yang kompleks, jadi tenaga tu akan dilepaskan ke dalam tubuh secara perlahan-lahan sepanjang hari. Okey. Baik, dalam situasi ini juga saya nak bertanya berkaitan tentang seperti disebut tadi, soal risiko-risiko lain yang dialami oleh mereka yang barangkali terkena dengan stroke haba ini. Apakah bentuk-bentuk sebenarnya risiko simptom lain yang boleh terkena dalam tubuh badan, apatah lagi jika seseorang itu sudah mempunyai sejarah penyakit kronik, doktor? Okey. Kesan daripada terkena heat stroke ni macam saya kata tadi lah, kalau dia dirawat dengan cepat, dirawat dengan betul, kesannya sepatutnya minimum. Alright. Tapi untuk orang-orang yang dah ada penyakit kronik, kita kena faham bila ada penyakit kronik ni maknanya ada organ-organ dia yang memang fungsi dia sudah berkurangan. Okey. Alright. So disebabkan fungsi dia dah berkurangan ataupun dah ada kerosakan, lepas tu kena pula heat stroke, tak cukup air dan sebagainya, jadi kesannya mungkin lebih teruk lah bagi mereka yang ada penyakit kronik ni. Okey, salah satu perkara penting juga harus kita lihat tentang gaya hidup kita, khususnya ketika di bulan puasa ini dengan situasi yang panas. Gaya hidup satu perihal, dalam masa satu lagi adalah gaya hidup yang terpaksa dilakukan. Rentetan daripada faktor kerja. Mereka yang bekerja di luar, seperti mereka merupakan buruh pembinaan, barangkali mereka menjadi atlet di luar, mereka terpaksa untuk berada di luar kawasan dengan suhu yang panas, berpuasa. Situasi ini menyebabkan mereka mempunyai risiko yang tinggi untuk terkena stroke haba. Dalam situasi ini, bagaimana doktor melihat tentang keperluan untuk mengimbangkan tuntutan semasa dan masa yang sama juga mengelakkan daripada terkena stroke haba ini? Okey. Untuk kita yang bekerja dalam bangunan, dalam pejabat, dalam office, lecturer contohnya, tak ada masalah sangat sebab kebanyakan masa kita dalam bangunan ada aircon, jadi risiko tu rendah. Tapi macam you kata tadilah, untuk mereka yang bekerja di luar, dia akan terdedah kepada suhu dan juga persekitaran. Okey. Jadi dalam hal ni saya rasa
yang paling penting untuk mencegah adalah perancangan dalam melakukan kerja tu. Mungkin dia boleh banyakkan pekerjaan tu majoritinya pada waktu pagi yang mana suhu belum tinggi sangat, ya. Dan juga dia merancang kalau kerja tu berat, jadi dia kena bahagi-bahagikanlah berapa ramai yang perlu membantu dalam hal tu supaya kerja tu dapat diselesaikan secepat mungkin. Jadi dia tak terdedah terlampau lama. Okey. Sebelum saya lanjutkan persoalan berikutnya berkaitan tentang perkara yang sama ini juga, saya nak berikan peluang ini kepada pemanggil kita secara dalam talian ketika ini, iaitu Encik Mazlan dari Kedah. Silakan Encik Mazlan bertanyakan soalan anda. Saya Mazlan di Kedah, nak tanya doktor sikitlah sebab apa waktu kepanasan shock haba dari pukul berapa ke pukul berapa yang boleh mencegah kita mengelakkan. Yang kedua, kalau boleh kalau seorang tu kerap mandi 3-4 kali satu hari, bolehkah mencegahkan shock haba? Itu nak tanya doktor. Okey. Baik, terima kasih Encik Mazlan. Dua persoalan yang baik untuk dijawab. Doktor, bagaimana situasi ini? Saya kira orang Kedah ni tengah panas ni di sebelah sana ni, doktor. Dekat Kedah sekarang ni dia tengah kuning. Betul? Jadi dekat negeri-negeri utara dia punya kesan tu nampaknya lebih teruk lah. Betul. Waktu haba tinggi, saya rasa kita pun boleh rasalah. Kalau pagi dalam pukul 8, pukul 9 tu okey lagi. Start daripada pukul 11 ke atas, tidak digalakkan untuk membuat aktiviti di luar lah. So biasa pukul 10, pukul 11 macam tu dia start panas. Dan mungkin dia akan turun balik lepas asar lebih kurang. Pukul 6 macam tu, 5-6 dia dah start sejuk balik menjelang maghrib. Okey. Jadi pada masa yang suhu tengah tinggi antara pukul 10 pagi sehingga lebih kurang pukul 5-6 petang tu mungkin kena elakkanlah daripada membuat aktiviti di luar. Kedua, pasal mandi. Okey, mandi ni juga bagus sebab dia salah satu cara untuk kita menurunkan suhu badan kita. So kalau perlu untuk mandi beberapa kali sehari lebih daripada kebiasaan, tak ada masalah. Teruskan sila. Baik, ini salah satu barangkali strategi yang boleh dilakukan anda di rumah barangkali kepanasan disebabkan faktor luar dan juga situasi semasa bulan puasa ini. Selepas ini saya nak lanjutkan persoalan berkaitan tentang bagaimana strategi yang harus dimainkan oleh pihak-pihak terlibat, sebagai contoh pihak majikan dalam membantu pekerja-pekerjanya yang barangkali terpaksa bekerja di luar, tetapi strategi itu harus dirancang oleh mereka, tanggungjawab itu harus diambil oleh mereka bagi memastikan supaya pekerja-pekerja mereka, kebajikan kesihatan mereka itu terjamin. Semuanya selepas ini. Saya memahami bagi mereka yang perlu bertugas di luar atas faktor tuntutan kerja, apatah lagi ketika musim panas ini dan ditambah pula bulan puasa. Tetapi mereka terpaksa juga turun. Tetapi harus dilihat juga bagaimana tanggungjawab itu harus diambil. Kesedaran itu bukan semata-mata daripada mereka yang menjadi melaluinya, tetapi juga barangkali mereka yang mempunyai kuasa untuk melakukan suatu perubahan. Pastinya dalam konteks ini adalah majikan. Doktor, bagaimana pandangan doktor? Majikan harus memainkan peranan juga untuk memikirkan soal kebajikan kesihatan pekerja mereka yang barangkali terpaksa bekerja di bawah terik matahari, seperti industri pembinaan dan sebagainya. Doktor melihat strategi apakah yang harus dimainkan di bulan seperti ini setidak-tidaknya memberi sedikit ruang kepada mereka daripada terkena risiko ini? Okey, saya setuju sangat dengan kenyataan tadi itu, majikan kena memainkan peranan. Kerana di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, tanggungjawab menjaga kebajikan pekerja adalah pada majikan. So majikan kena menyediakan suasana bekerja yang kondusif, yang sesuai untuk pekerja dia supaya dapat bekerja dalam keadaan yang selamat dan menjamin kesihatan mereka. Okey, saya nak beri ruang lagi. Malam ni ramai sebenarnya pemanggil kita untuk bertanyakan soalan. Sebenarnya saya faham mereka juga sedang melalui fasa ini, situasi panas dan juga berpuasa. Saya berikan ruang ini kepada Sandy dari Melaka untuk bertanyakan soalan. Silakan. Hello. Hello, Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Doktor, saya Fendi dari Melaka. Saya ada nak tanya di doktor. Ayah saya ni, dia umur 73 tahun. Lepas tu dia dah sebulan batuk-batuk lah doktor. Dah pergi klinik dah makan ubat batuk. Adakah salah satu punca dia pasal cuaca panas ni ke? Okey, itu saja soalannya. Dia dah, doktor dah check dah, tak ada apa-apa masalah kan. Macam apa? Darah tinggi dia semua okey, jantung semua okey, tapi still batuk-batuk juga doktor. So minta pencerahan lah doktor.
Baik, terima kasih atas soalan itu. Batuk yang berlanjutan sebulan. Reaksi sudah datang berjumpa dengan doktor. Buat masa ini kesihatan lain tidak ada, tetapi soalan itu mungkin barangkali timbul daripada simptom-simptom stroke haba ini. Doktor, adakah itu adalah sebahagian daripada simptomnya? Okey, mungkin ada kaitan. Ada beberapa faktor yang kita kena pertimbangkan. Pertama, ayah encik ni dah umur 70 lebih. 70 lebih ni dia punya recovery memang akan perlahan sikit. Tambahan pula dia dah ada penyakit-penyakit kronik yang lain. Jadi itu akan menambahkan lagi lah kepada kesan daripada simptom macam batuk tadi tu. Okey, tapi kalau dah pergi ke hospital, ke klinik untuk dapatkan rawatan dan pemeriksaan telah dibuat, jadi insya-Allah mungkin batuk tu berpanjangan disebabkan oleh faktor tadilah, faktor usia dan juga faktor cuaca panas tu sendiri. Kita juga kena ingat orang-orang yang dah berumur ni dia punya selera makan tu mungkin dah kurang. Jadi dia makan pun kurang, minum pun kurang juga. Jadi itu akan menyumbang jugalah kepada batuk yang berpanjangan tu mungkin. Okey, perlu diteliti sejarah dan juga faktor-faktor lain juga untuk memastikan supaya itu betul adalah didiagnos sebagai salah satu faktor daripada stroke haba, doktor ya. Salah satu perkara lain ini menarik minat saya juga kerana bercakap soal isu bulan puasa, tenaga ini sekarang ini tular bagaimana aktiviti ataupun pengambilan kurma dan juga butter yang digunakan. Mungkin sedikit sajalah saya dapat respon daripada doktor tentang perkara ini. Adakah benar-benar merupakan satu kombinasi yang baik untuk digunakan selain daripada sedap rasanya? Adakah benar itu merupakan salah satu kaedah yang baik digunakan dan baik juga untuk kesihatan? Okey, kita kena ambil komponen dia ya, kurma. Kurma tu macam saya kata tadi, dia bagus. Betul. Kerana kandungan gula dia gula kompleks. Jadi dia punya release tu adalah secara perlahan. Bila dia combine dengan butter, mentega ni kandungan lemak dia tinggi. Kandungan lemak tinggi tu boleh mendatangkan masalah lain. Memanglah sedap. Saya tak pernah cuba lagi, tapi nampak banyaklah dekat wall Facebook saya dan sebagainya, ramai orang mencuba resepi tu. Okey. Mudahnya macam ni lah. Kalau setakat nak mencuba satu ke, dan tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau setiap kali berbuka, setiap kali bersahur, Dijadikan amalan pula. Jadikan amalan, nanti dia akan mendatangkan masalah kesihatan yang lain pula lah. Okey, baik. Jelas saya harap jawapan daripada doktor ini. Kita nak berbalik soal gaya hidup tadi, doktor. Salah satu adalah gaya hidup apabila dia berpuasa ini, aktiviti riadah, bersenam, tidak boleh lari daripada masyarakat. Ada yang mengambil pendekatan untuk melakukan aktiviti di luar sebelum waktu berbuka, sejam sebelum. Dengan cuaca sekarang ini yang panas, barangkali di hujung-hujung itu pula sudah saya kira daripada pagi tidak minum, dan di hujung pula itu baru dilakukan aktiviti yang mengeluarkan peluh. Senaman, gaya hidup seperti ini, adakah ia sesuai dilakukan pada waktu ketika yang saya kira musim El Nino sedang melanda ini, doktor? Okey. Untuk mereka yang secara regular ataupun rutin bersenam, dia akan rasa tak sedap badan katanya kalau dia tak bersenam pada hari itu. Jadi yang penting kat sini dia kena tahu apa dia punya limitation. Dia kena tahu badan dia sendiri, dia kena tahu apakah cara badan dia bagi tahu dia simptom tu dah ada. Jadi bila itu berlaku, dia kena tahu untuk berhenti. Memang okey, contohnya kalau kegiatan riadah biasa macam makcik-makcik, pakcik-pakcik berkebun kat rumah, itu kalau waktu pagi sesuai lah, sebelum panas tu start terik. Untuk yang nak bersenam di luar, mungkin hadkan kepada mungkin setengah jam sebelum waktu berbuka, dengan aktiviti yang moderate, tidak terlampau berat. Jadi maknanya kalau dia exercise setengah jam sebelum waktu berbuka, by the time dia habis dah waktu berbuka, jadi dia boleh gantikan baliklah apa-apa air dan sebagainya yang hilang daripada badan dia semasa bersenam. Okey, ini barangkali harus untuk dilihat sebagai satu perkara yang penting. Saya faham, kita faham jugalah mereka yang bersenam ini tak seperti doktor sebut, tidak boleh kalau tak bersenam dalam sehari. Mungkin harus cari kaedah dan juga waktu yang sesuai untuk dilakukan. Selain daripada itu juga, doktor, kalau kita melihat bagaimana tentang isu ini, harus kita fahami bahawa langkah awal itu harus dilakukan seperti doktor sebut, supaya tidak berlaku komplikasi-komplikasi yang lain. Mereka yang sedang dalam fasa ini, tindakan awal yang boleh diambil sebelum jumpa dengan doktor dahulu, apakah yang harus untuk dilakukan barangkali di rumah? Tindakan awal yang dilakukan ini bagaimana, doktor? Okey. Alright. Untuk kes-kes yang agak mild, contohnya heat exhaustion, belum sampai ke peringkat heat stroke lagi lah. Sebab kalau dah sampai ke peringkat heat stroke tu,
memang kena pergi ke hospital untuk rawatan. Okey. Untuk yang kategori yang lebih rendah, saya rasa agama kita, memang umat Islam kena berpuasa, salah satu daripada rukun Islam. Tapi jika ia mendatangkan mudarat, saya rasa ulama ataupun bijak pandai agama, dia mungkin boleh bagi nasihat. Kalau dia boleh mendatangkan mudarat, mungkin dibolehkan untuk dia berbuka. Betul. Dia berbuka, okey, maknanya kalau orang tu masih boleh minum tanpa ada muntah ke apa, dan minum untuk replenish balik kandungan air dalam badan. Okey. Ni barangkali harus untuk dilihat, jangan kerana kita mahukan juga puasa itu akhirnya memudaratkan badan tubuh badan. Saya nak berikan peluang ini kepada Puan Farah dari Perak untuk bertanyakan soalan kepada doktor. Puan Farah, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Doktor, maaf mengganggu. Saya nak tanya pada Bapak Doktor, berapa banyak air yang diperlukan untuk ibu yang mengandung? Okey. Dan juga, soalan adalah, apa nasihat doktor untuk para ibu mengandung pada bulan Ramadan ni untuk mengelakkan daripada dehidrasi? Okey, ni soalan yang baik. Ibu-ibu di rumah yang sedang menyaksikan ketika ini mahu juga mendapatkan pencerahan tentang perihal ini, doktor, harus untuk dijawab. Tapi saya nak lock dulu kerana kita nak berteriak seketika kembali selepas ini. Alright. Baik, kita kembali semula dengan persoalan yang diajukan oleh pemanggil kita, Puan Farah tadi, berkaitan tentang ibu mengandung yang harus untuk kita santuni. Pengambilan air yang cukup, adakah berapa banyak harus diberikan dan apakah nasihat harus dilakukan khusus di bulan puasa ini? Okay, terima kasih Puan Farah untuk soalan tadi tu. Satu perkara yang penting kerana kita macam dia katalah, kita kena menyantuni kaum wanita. Betul. Terutamanya bila dia mengandung, kerana badan dia kena menyediakan bahan-bahan care dan sebagainya untuk dua. Betul. Diri sendiri dan juga bayi yang sedang terbentuk tu. Jadi dia punya keperluan tu lebih tinggi. Untuk ibu mengandung, sama juga lebih kurang keperluan air dalam 1.5 hingga 2 liter sehari. Cuma untuk ibu mengandung, keadaan dia agak special kerana kawalan suhu dia untuk badan sendiri dan juga untuk bayi yang sedang terbentuk tu. Jadi dia kena buat double kerja dia. Dan juga mungkin ada setengah-setengah wanita yang mengandung, mungkin dia perasan masa mengandung tu dia mungkin kurang berpeluh. Jadi bila kurang berpeluh tu maknanya haba daripada badan tidak dapat dilepaskan. Jadi secara amnya elakkan aktiviti yang berat, elakkan aktiviti di luar, dan juga sekiranya dan kena ketahui apakah gejala-gejala untuk penyakit disebabkan oleh haba. Jadi bila dia dapat kesan dia ada simptoms tu, jadi dia kena buat langkah pencegahan lah sekiranya perlu. Wanita mengandung pun saya rasa diberi kelonggaran untuk tidak berpuasa. Betul. Jadi bagus kita nak kejar pahala puasa tu, tapi macam saya kata tadilah, kalau dia mendatangkan kemudaratan, jadi saya rasa Islam sendiri tidak akan membenarkan mengambil risiko itu. Mengambil risiko tu. Baik, doktor bercakap tadi berkaitan tentang kesan langsung kepada mereka dan juga apakah langkah awal yang harus diambil disebut oleh doktor tadi. Mungkin barangkali langkah awal boleh dilakukan memberikan air itu kepada mereka supaya tidak dehidrasi. Tetapi bagi kes-kes yang barangkali sudah pun berada di fasa yang kronik, teruk disebabkan daripada faktor stroke haba ini, langkah ataupun pencegahan, rawatan yang diberikan, bagaimana itu harus dilakukan? Okey, untuk stroke haba, saya rasa tanggungjawab juga adalah kepada orang-orang di sekeliling pesakit tu. Macam saya dapat tengok awak ada simptom yang saya rasa, ini dah stroke haba ni sebab dah pitam semua kan. Jadi orang sekeliling, ahli keluarga, kawan-kawan yang dapat kesan simptom tu, tanggungjawab dia untuk terus hantar mangsa tu ke hospital untuk rawatan. Sebab bila dia dah pitam, dia dah pingsan, kita nak bagi dia minum pun tak boleh dah. Betul. Dan biasanya lazim bila dibawa ke hospital itu, apakah langkah atau perawatan yang diberikan oleh pihak doktor kesihatan? Dia pertama kita akan cuba turunkan suhu badan, letak dalam keadaan berhawa dingin dan sebagainya.
Cuma untuk menurunkan suhu badan tu dia tak boleh terlampau cepat, terlampau banyak. Okey. Jadi adalah dia punya rejim rawatan tu yang ada tersedia mengikut guidelines dia ada. Dan juga kita akan cuba rehydrate, menggantikan semula air yang kurang dalam tubuh tu. Jadi sebab dia tak dapat minum kerana mungkin dia pitam, jadi dia akan dimasukkan melalui saluran darah lah biasanya. Okey. Mereka yang sedang dirawat itu lazimnya lama ataupun tidak masa diambil untuk memulihkan semula kondisi badan kepada keadaan sedia asal, doktor? Bergantung kepada individu sendiri, macam mana keadaan dia. Adakah dia mungkin pesakit kronik yang ada macam-macam organ yang dah tak berfungsi sangat. Dan juga kepada betapa teruknya heat stroke dia, berapa lama dia dah terdedah, berapa lama sebenarnya dia dah kena heat stroke tu. Jadi recovery akan mengambil masa bergantung kepada faktor-faktor berkenaan lah. Mereka yang terkena dengan stroke haba ni, adakah ianya akan mengganggu juga kepada kadar oksigen dalam badan, doktor? Boleh. Kerana salah satu daripada komponen yang paling banyak air dalam badan adalah darah. Jadi kalau air tu dah kurang, dia dah dehydrated, jadi mungkin fungsi transport oksigen tu akan berkurang lah. Okey. Baik, bila kita bercakap soal perkara ini, kita seringkali hanya meletakkan bebanan itu kepada cuaca panas semata-mata. Tapi mungkin ramai tidak menyedari bahawasanya pendidikan global telah pun mengaitkan tentang bagaimana kualiti udara yang buruk juga barangkali boleh memberikan kesan langsung kepada peningkatan risiko stroke haba. Dalam konteks ini, bagaimana doktor melihat situasi itu berlaku khusus di kawasan bandar dan juga korelasinya untuk harus kita fahami bahawasanya tidak perlu nak menunggu laporan daripada Jabatan Meteorologi bahawasanya cuaca di kawasan tertentu itu sedang panas kerana El Nino, tetapi hakikatnya bukan waktu itu juga boleh terjadi situasi stroke haba ini, doktor. Okey, kalau kita tengok Rajah Jabatan Meteorologi hari ini Kuala Lumpur tahap kuning. Jadi dia macam agak ganjil lah sebab yang kuning, orange semua dekat atas utara, tapi tiba-tiba dia satu kuning. Perkara ni saya rasakan ada kaitan dengan struktur dan juga environment di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ni ibu kota kita. Betul. Jadi kita ada banyak bangunan. Bangunan-bangunan dibuat daripada batu, daripada konkrit. Situasi sama dengan Putrajaya. Dan mereka memang telah buat kajian dan discover yang bangunan-bangunan ni disebabkan oleh haba yang tinggi, dia akan serap haba tu. Jadi bila dia serap, dia akan release balik ke dalam atmosfera. Jadi itu akan meningkatkan suhu lah. Jadi disebabkan oleh environment di bandar-bandar besar sendiri yang banyak bangunan. Jadi dia punya penduduk di bandar besar pun akan terdedah lah. Doktor, dalam konteks ini juga saya mahu melihat dalam konteks lebih besar kerana ia terkait juga bagaimana perancangan dan dasar satu negara dalam menguruskan sebuah negara tersebut. Bergerak ke terhadapan, kita sedang menuju kepada sebuah negara yang membangun. Pembangunan industri begitu rancak, pembangunan pembinaan bangunan-bangunan ini juga rancak. Perkara ini harus untuk diteladani supaya kita tidak tertarik kepada isu-isu seperti ini tentang berlakunya stroke haba akibat daripada cuaca yang panas. Dan perkara itu harus untuk diteladani. Dalam konteks ini, doktor, bagaimana doktor melihat bahawasanya peranan yang perlu diambil oleh pemain industri dan juga pemegang taruh sebagai contoh pemikir dasar melihat strategi dan juga rangka pembangunan yang bersifat hijau, pembangunan yang memberikan kesan langsung kepada kesihatan masyarakat harus diletakkan sebagai salah satu elemen teratas dalam kita bergerak sebagai sebuah negara yang maju ke terhadapan sekaligus mengurangkan kepada risiko stroke haba ini berlaku. Bagaimana, doktor? Okey, terima kasih. Good point. Benda ni sebenarnya dah ada dalam recommendation daripada World Health Organization. Dia panggil konsep healthy cities, bandaraya sihat, healthy communities. Jadi dekat situ dia menggariskan untuk pembangunan kita tak boleh halang pembangunan. Betul. Dia akan tetap berlaku. Tapi dalam merancang pembangunan tu, contohnya taman perumahan baru. In addition to ada rumah-rumah yang banyak, setiap taman perumahan tu perlu ada peratusan kawasan tu yang kawasan hijau. Betul. Maknanya taman permainan yang banyak pokok dan sebagainya, sebab tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok ni membantu untuk mengurangkan haba di kawasan tu. Jadi saya rasa dalam hal ni masa peringkat perancangan tu lagi perlu dititik beratkan requirement macam ni. Okey, boleh develop, boleh buat bangunan, boleh buat rumah, tapi kena pastikan ada peratusan kawasan tu yang kawasan hijau mengikut
jumlah yang telah ditetapkan. Dalam satu peringkat lagi adalah tentang bagaimana untuk memastikan supaya masyarakat betul-betul memahami tentang keperitan kalau tidak mengambil langkah berjaga-jaga tentang isu ini. Doktor, kita mahu memahamkan masyarakat barangkali di kawasan bandar itu lebih mudah. Tetapi di kawasan luar bandar agak sukar sedikit. Limitasi pendidikan itu barangkali menyebabkan faktor penghalang untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat. Tetapi peranan itu harus diambil oleh mereka yang punya kuasa di peringkat bawahan, khususnya mereka dalam peringkat PBT, barangkali klinik-klinik kesihatan di peringkat desa yang perlu memainkan peranan untuk mengedukasi masyarakat di luar bandar. Dalam perihal ini, apakah strategi yang terbaik sepatutnya kita lakukan supaya masyarakat memahami betapa pentingnya untuk menjaga soal kesihatan diri dalam konteks isu berkaitan tentang stroke harbor ini, Doktor? Okey. Kita cuma akan pergi klinik ataupun hospital bila kita ada sakit. Betul. So kalau kita nak didik pesakit yang datang, mungkin jumlah yang kita dapat capai adalah sikit. Betul. Jadi yang lebih penting saya rasa adalah untuk pergi ke peringkat masyarakat. Terutama sekali saya rasa satu sumber yang kita mungkin kurang gunakan adalah kanak-kanak. Kita boleh pergi ke sekolah-sekolah untuk bagi penerangan pada mereka apakah itu stroke harbor, apakah gejala, apakah cara mencegahnya. Kerana satu penting, kerana kanak-kanak adalah kumpulan berisiko. Betul. Dan juga kanak-kanak ni bila dia balik ke rumah, dia menjadi ejen untuk menyebarkan pula kepada ahli keluarga dia. Jadi memang kena pergi ke ground lah untuk perkara ni. Satu lagi perihal sikap ambil ringan oleh ibu bapa yang mengambil jalan mudah, tidak mahu mengusutkan kotak fikiran kerana anak-anak bermain di dalam rumah, maka membiarkan anak-anak keluar rumah bermain di luar. Itu barangkali digunakan pendekatan yang digunakan oleh ibu bapa. Dalam perihal ini, Doktor, barangkali nasihat Doktor kepada ibu bapa supaya tidak menggalakkan perihal ini berlaku atas faktor sekarang ini dengan cuaca yang panas, berpuasanya dan risiko kanak-kanak itu untuk mendapatkan stroke harbor ini. Apakah nasihat diberikan kepada ibu bapa ini? Okey, kanak-kanak dia perlukan masa untuk bermain di luar sebenarnya. Kalau dia terperuk dalam rumah saja, dia akan jadi serabut dan dia akan buat perangai. Jadi masa yang dia spend di luar rumah adalah penting. Cuma sebagai ibu bapa, dia kena pantau masa kanak-kanak tu dibenarkan keluar. Macam saya kata dia lah lewat petang mungkin ataupun awal pagi. Boleh untuk dia pergi bermain di luar. Dan juga jangka masa dia kat luar tu lah. Jangan terlampau lama. Carilah kawasan yang redup untuk main. Janganlah main tengah-tengah panas. So pemantauan daripada segi itulah. Okey. Baik, terima kasih kepada doktor atas perkongsian ini, Dr. Suhainiza Muhammad Salihuddin yang merupakan seorang pakar perubatan kesihatan awam dan juga pensyarah kanan perubatan Jabatan Kesihatan Komuniti Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia atas perkongsian ini soal isu elak risiko stroke harbor ketika berpuasa. Di penghujung ini, saya percaya kita semua mengetahui bahawasanya situasi stroke harbor itu bukan satu perkara yang baru di Malaysia ini, berfaktorkan kepada situasi negara kita yang sering kali terdedah dengan fenomena cuaca panas. Dalam masa yang sama juga amalan kita dalam berpuasa. Justru itu, di kesempatan ini saya memohon kepada masyarakat untuk sering kali menyemak laporan dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia bagi memastikan supaya kita mengetahui apakah yang berlaku di luar dan kita mengambil langkah berjaga-jaga dalam mengelakkan situasi ini terkena terhadap diri kita. Saya Dina Syah Salim. Assalamualaikum dan selamat malam Malaysia.